سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama-sama saya dan juga tuan-tuan sekalian menunaikan solat maghrib berjamaah. Dapat sama-sama kita melapangkan masa dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka pada malam ini Allah pilih kita untuk menjadi tetamu Allah di rumah yang penuh dengan barakah, pada malam yang penuh dengan rahmah insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa lama saya tak datang di masjid ni. Lah kita jumpa tahun lepas, lama tahun lepas kita berjumpa di masjid ini. Last kita jumpa bulan 11. Kemudian disebabkan PKP, tahun ni baru kita jumpa balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah masjid tuan-tuan masih macam biasa. Cuma tengok lampu terbakar kot yang atas ni kan. Kebetulan pula tuan-tuan, lampu terbakar pula, hebat kan. Lama tak jumpa. Jadi para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang lain tak ada apa yang berubah kot. Tak jumpa setahun. Ada yang mati ya? Ada kot, maksudnya ada ni dalam masa 3-4 bulan ni. Tapi tengok ni semua muka-muka yang sama, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah panjang umur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran. Kata Allah dalam surah, Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 97, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sebut dalam surah ni tuan-tuan, Allah ceritakan kepada kita berkaitan dengan siapa yang Allah Subhanahu wa taala yang mana jadikan mereka ini man amila salihan, siapa yang melakukan amal ketaatan, amal kebaikan kepada Allah, min dzakarin aw untha, yang mana dia itu terdiri di kalangan lelaki dan wanita, wa huwa mu'minun, mesti syarat dia ni mesti orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah,
Allah bagi kepadanya satu jaminan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, iaitu kehidupan yang baik. Kita rasa kita jalan datang ke masjid pada malam ini, kita rasa macam Allah berikan ganjaran pahala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang mana Allah kata kami ganjarkan pahala dengan kebaikan, dengan amal ketaatan yang dilakukan oleh hamba itu berganda-ganda daripada apa yang dia sangka. Kalau tuan-tuan bagi RM1,000 untuk infak, maka lebih daripada itu Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Hadirin tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah pilih kita sampai ke malam ni tuan-tuan, masih lagi kekalkan keimanan kepada Allah, masih lagi tak rasa rugi untuk duduk dalam majlis ilmu, maka para hadirin ibu ayah sekalian, tanda Allah masih sayang, tanda Allah masih cinta, tanda Allah masih rindukan kita. Sampai bila? Sampai kita mula rasa jemu dah, sampai kita mula rasa penat, sampai kita mula rasa tak apa kot, duduk di rumah okey kot, tak apa kot, jemaah di rumah boleh kot, jadi imam di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sampailah perasaan tu rasa dalam diri kita, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka ketika itu Allah mula tarik kenikmatan kita beribadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Mungkin kita tidak rasa apa-apa sebab mungkin tuan-tuan dah 10 tahun berjemaah di sini, boleh jadi dah 15 tahun. Ibu ayah sedar ataupun tidak, di luar sana ramai yang tidak dapat peluang macam kita, tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk dipilih oleh Allah menjadi tetamu macam kita. Saya teringat satu orang cikgu datang jumpa saya 2 minggu lepas. Dia kata, Pak Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, hari ni saya buat kenduri. Saya tanya, kenduri sebab apa? Sebab apa? Dia kata, suami saya dapat tauliah jadi imam surau. Dia rasa syukur sangat. Saya kata, oh, cikgu rasa seronok suami jadi imam. Dia kata, ya Ustaz, sebab saya kenal suami saya satu ketika dulu berseluar pendek. Saya tahu suami saya satu ketika dulu Ustaz sembahyang entah ke mana. Saya kenal suami saya di awal perkahwinan kami Ustaz, tak pernah ada dengan Al-Quran, tak pernah ada masa dengan Al-Quran. Tapi Ustaz, bila hari ni 8 tahun, 10 tahun saya dah berkahwin dengan suami saya Ustaz, Allah berikan perubahan yang saya anggapkan, yang saya impikan selama ni. Sebab isteri dia ustazah, isteri ustazah. Dia impikan dapat satu orang suami yang boleh ajarnya Quran, yang boleh ajar anak-anak. Sampai ke hari ni tuan-tuan, bila PKP, surau tu boleh buat sembahyang Jumaat. Kemudian suami dia ni lah di antara orang yang ada tanjak sikit, ada kelebihan sikit, bacaan sedap, makhraj huruf pun sedap, orang lantik jadi imam. Dia kata, Ustaz, kau rasa syukur sangat Ustaz, dengan harapan kau suami kau ni istiqamah subuh setiap pagi berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin tak rasa apa-apa, tapi orang yang Allah tarik untuk kali yang pertama, dia rasa cukup hebat tuan-tuan, cukup besar. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu bila Allah pilih, Allah lorongkan kita, Allah tarik kita, kita kena rasa Alhamdulillah, syukur ya Allah, aku tak rasa jemu. Ramai orang tuan-tuan, dia boleh duduk di kursi basikal yang kecil tu, kursi basikal yang kecil tu, 2 jam kayu, naik bukit 2 jam. Tapi dia tak boleh duduk atas tikar sejadah yang disiapkan dengan hawa dingin aircon. Ada orang tuan-tuan, ada orang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilih kita nikmat yang besar. Maka ketahuilah, dengan nikmat itu tuan-tuan, kita belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita teruskan pengajian kitab kita.
Kitab 40 hadis penawar, 40 hadis penawar hati. Tuan-tuan ada kitab pun ada. Tu ujung tu bawah tu pun ada, ni bawah ni pun ada. Guna tuan-tuan orang wakaf tuan-tuan dapat pahala orang wakaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita tengok pada malam ni hadis yang ke-9. Saya catat di sini, nasib baik saya rekod. Kalau tidak tak ingat saya pun. Tak jumpa setahun ni kan, mana nak ingat. Hadis yang ke-8, kita berhenti hari itu berenang di lautan peluh. Last kita jumpa pada bulan 11 tahun lepas, kita sembang berkaitan dengan mahsyar. Kita sembang berkaitan dengan mahsyar, satu keadaan yang dilalui oleh sekumpulan di hari mahsyar kelak. Malam ni tuan-tuan kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-9. Malam ni kita tengok hadis yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nar منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها رواه المسلم. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW Nabi sebutkan kepada kita tuan-tuan dalam hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah kami, tuan-tuan tengok, maksud bila dia kata adalah kami, dalam tu ada Abu Hurairah. Dalam tu ada Abu Hurairah. Id sami'a wajbatan. Dia kata apa? Tiba-tiba terdengar adalah kami pada satu hari bersama-sama dengan Rasulullah. Abu Hurairah pun ada sekali duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id sami'a wajbatan, tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dengan kerasnya. Tuan-tuan bayang, kita tengah duduk macam ni, tuan-tuan duduk dalam masjid je ni, tiba-tiba gedekam kata di luar sana. Semua sahabat kata, apa dia ni? Ada yang bangun keluar, ada yang duduk dalam, ada yang buka tingkap, tengok ke tingkap. Keadaan ini berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi duduk dengan para sahabat. Faqala hal tadruna ma hadha? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu bunyi apakah itu? Qulna Allah huwa rasuluhu a'lam. Nabi tanya para sahabat, hampa semua tahu tak bunyi itu? Bunyi apa dia? Kata para sahabat, dalam tu ada Abu Hurairah. Mereka kata apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui bunyi apakah itu. Qala hadha hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifan. Apa yang disebut Nabi? Nabi kata apa? Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. 70 kharifan. Ayah-ayah boleh bayang tak? 70 kharifan, 70 tahun yang lalu. Bila Nabi duduk dengan para sahabat, bunyi ketekam kata, jatuh tu batu yang telah dicampak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha. Maka batu itu terus jatuh menuju dasar neraka, dan baru saat ini ia sampai ke dasarnya. Oleh sebab itu kamu mendengar bunyi itu jatuh. Riwayat Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni Nabi SAW, Nabi
Nabi cerita dalam hadis ni yang kita nak bicarakan berkaitan dengan satu keadaan yang kesemua penduduk mahsyar akan menyaksikan narun, api ini. Semua penduduk mahsyar, baik saya, baik kita semua akan hadapi. Ahli syurga juga akan tengok, ahli neraka juga akan tengok dan merasai keadaan ini. Ayah-ayah yang dirahmati Allah, boleh bayang tak bagaimana satu orang pemuda yang hari tu viral tuan-tuan, dia duduk di Putrajaya yang buat lompatan terjun payung udara, kemudian terumbang-ambing di bangunan di Putrajaya tu, jatuh tuan-tuan. Ada satu orang dia pakai baju dengan shoot dengan payung terjun, turun daripada kapal terbang, lompat turun. Dia ada beberapa ketinggian, beberapa minit tuan-tuan. Bila dia turun daripada kapal terbang tu, dia ada masa untuk dia cabut payung terjun tu. Ayah-ayah, lajunya kita turun ketika tu, kalau kita ambil batu, kita banding, tak sampai beberapa saat saja batu tu akan jatuh. Kalau sekarang ni tuan-tuan ambil ketul bata, tak sampai beberapa saat, jatuh. Cepatnya tu orang yang terjun tu tuan-tuan, bila dia turun sampai kepada beberapa keadaan, tarik payung tak buka, sampai di bawah, hancur ayah-ayah, hancur badan, hancur. Batu yang kata apa? Yang kata kena MH370, MH17 yang kena tembak tu, tuan-tuan, saintis buat kajian. Mereka yang mati di awan ni bukan mati di bawah, pam di sana, mati di atas lagi. Di atas lagi mati dah. Ni tuan-tuan, macam mana kita nak bayang kedalaman jurang api neraka yang Nabi SAW Nabi sebut 70 tahun dalam. Dalamnya tu tuan-tuan, baling batu 70 tahun sampai. Siapa dia umur 70 tahun ni? Ada ramai. Boleh bayang tak? Tahun 50-an yang lalu, waktu kita dilahirkan, waktu tu hari pertama kita keluar daripada rahim mak kita, waktu tu orang baling batu. Tak boleh bayang, baling batu daripada langit. Baling batu daripada bangunan sekolah. Tuan-tuan duduk di bangunan sekolah, ofis, tempat tingkat kerja, tuan-tuan baling batu. Hari ni kita umur 70 tahun, batu tu baru sampai di lantai. Ya Allah, lamanya. Kita ni dah kahwin, dah beranak cucu, dah sampai sakit daripada gout, masuk kencing manis, naik darah tinggi, masuk dialisis buah pinggang, macam-macam penyakit. Kita rasa kita ni hidup lama dah. Batu tu baru sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bermaksud neraka yang Allah ciptakan tuan-tuan, dia ni macam kawah. Dia macam tu. Jurangnya neraka ni tuan-tuan, ayah-ayah, dia macam tu. Ada neraka Jahannam, ada Hutamah, ada nama Sa'id, ada nama Saqar, ada nama Hawiyah, ada nama Jahim. Tapi ketahuilah, neraka yang paling bawah sekali, nama dia Hawiyah. Innal munafiqi fid darki asfali minan nar. Yang paling bawah tu tuan-tuan, kerak yang paling bawah. Ayah-ayah, kalau kita masak rewang tuan-tuan, kita masak nasi di kampung-kampung yang dia gali lubang tu tuan-tuan, dia bubuh kayu api macam tu masuk. Kemudian dia letak kawah. Ni dia kacau nasi, rewang nasi. Part yang mana paling panas? Yang bawah, hak jadi kerak. Siapa yang duduk di situ? Munafik. Nabi sebut orang munafik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini untuk kita. Allah ciptakan kesemuan kenikmatan yang hari ini kita kecapi, semuanya untuk kita. Ikan di lautan, binatang di daratan, di awanan, kesemua tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Tapi jangan kita lupa, Allah cipta akhirat, Allah ciptakan mahsyar, Allah ciptakan syurga dan neraka juga untuk manusia. Sebab tu kalau orang yang beriman kepada Allah,
yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga salat, dia jaga kehidupan hariannya, maka dia akan terkawal. Sebab apa tuan-tuan? Dalam solat kita baca apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ayat apa? Ayat yang menceritakan hang ni duduk di atas dunia, jangan duk berasa seronok sangat. Akan ada satu kuasa yang lebih kuasa daripada kamu, yang kelak kamu ni akan duduk di bawah kerajaan ini. Walaupun hang satu orang menteri, satu orang raja, mentadbir jutaan rakyat, kamu berada di bawah satu kuasa, kuasa Allah Maliki yaumiddin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita baca keterangan musannif pengarang kitab ni, dia kata apa? Qala musannifu rahimahullahu taala. Rasa tidak mampu kita menghitung sejauh manakah kedalaman jurang api neraka. Sedangkan batu yang dilempar pun memakan masa selama 70 tahun untuk jatuh ke dasarnya. Perkara yang lebih menggerikan lagi apabila jurang neraka yang dalam itu akan dipenuhi dengan pelbagai bentuk siksaan. Lalu apabila sampai saatnya nanti pintu tersebut akan ditutup serapat-rapatnya dan tidak ada seorang pun penghuninya yang akan dibenarkan keluar. Tidak ada seorang pun penghuninya yang akan dibenarkan keluar. Siksaan demi siksaan akan ditimpakan kepada penghuninya. Apabila selesai satu bentuk siksaan, disiksa pula dalam bentuk yang lain. Begitulah seterusnya. Tiada kesudahan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada memasuki tempat yang sangat ngeri ini. Bila musannif tuan-tuan dia kata tidak ada kesudahan, dalam Quran Allah sebut la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang duduk dalam neraka ni ayah-ayah, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tak rasa dia akan mati, dia tak rasa yang dia ni hidup. Bila dia kena seksa, dicampakkan turun daripada jurang neraka tu tuan-tuan, nak masuk ke dalam ni, terumbang-ambing, hentak di batu tu, patuh sini, hempak di sana, jatuh di sini. Sementara nak sampai ke dalam jurang api neraka tu, berapa banyak seksa demi seksa, azab demi azab yang dia tempuhi. Ketika itu tuan-tuan, dia rasa apa? Seperti mana mati hidup balik, pas mati hidup balik, pas mati hidup balik. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada kematian. Yang mati itu, pemutus tu tak ada. Lepas mati, hidup. Dia kata awak aku hidup. Mati pula, hidup lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi SAW, Nabi diperlihatkan berkaitan dengan syurga dan neraka, sampai saja 4 neraka tuan-tuan, Nabi sedih. Kerana kata Nabi SAW, banyaknya yang menjadi ahli neraka. Nabi kata orang perempuan. Sebab tu ibu-ibu, kalau kita ada anak perempuan, kita ada isteri, ayah-ayah kita ada isteri, balik rumah cakap kepada isteri kita, "Mah, abang bukan apa, mah, abang sayang dekat mah." Tuan-tuan, ibarat apa? Satu orang ahli syurga bersamaan dengan 999 orang ahli neraka. 1000 orang, satu saja masuk syurga, 999 orang semua dalam neraka. Mah, abang sayang dengan mah. Tolong mah, jangan derhakakan abang. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sayang bini kita ni. Nabi sebut dah 70 tahun nak jatuh ke kedalaman neraka Allah. Sebab tu kejayaan sebenar bagi seorang ayah bukan lahirkan anak gaji besar, bukan lahirkan rumah, anak dapat rumah yang besar, duk istana gaji 15-30 ribu, bukan. Bila dia boleh berpimpinan tangan suami, isteri dan anak-anak melangkah kaki hari yang pertama masuk syurga Allah, ketika itu, itulah kejayaan yang paling besar seorang ayah. Berapa banyak hari ini suami-suami terasa dengan ayah-ayah, terasa dengan ibu-ibu? Berapa banyak tuan-tuan? Kalaulah kita tidak memberi kemaafan itu, di mana tempat isteri kita?
Kalau kita tidak memaafkan isteri kita ketika ini, malam ni, kalau kita tak maafkan mereka, tutup kita mati. Mana tempat bini kita? Kadang bergaduh buat simple lah, buang sampah. Ayah-ayah nak datang masjid, bini kata, bang, satgi tolong buang sampah. Kita pun kalau orang azan, start motor, terus sampah tak buang. Balik-balik rumah, bini pop, bagi. Tu dia. Kita pun diam, tak cakap apa. Tu tara orang lelaki, beras kita beli tu, hebat kan? Beras kita beli. Tapi main dengan kuasa orang perempuan, tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan minta kopi, anak minta Milo, mana sampai dulu? Ayah-ayah. Anak minta Milo, ayah-ayah minta kopi, mana sampai dulu? So duk tipu lah, Milo dulu. Tak tahulah kan. Kalau bini saya pun saya ingat lebih kurang tu juga. Tak kira bini ustaz tak bini ustaz pun. Ni yang kita kena jaga sungguh ni, jangan bagi masuk ke jurang ni. Dua benda yang Nabi kata yang paling banyak dalam neraka wanita ni, dua sebab. Satu, taat kerana memurkai suami, melawan suami. Yang kedua, buka aurat. Dua benda tu. Dua benda tu ya tuan-tuan. Dua benda tu. Ayah-ayah nak bangga apa kalau tangkap gambar dengan anak-anak bu dalam Facebook, anak free hair, bangga apa? Hari pertama kenduri kahwin anak kita pakai baju ketat-ketat. Mak ayah duduk kiri kanan tangkap gambar di atas pelamin. Pak. Oh, ayah seronoklah hari ni, kata alhamdulillah, dia kata majlis berjalan dengan lancar. Anak dia pakai ketat, tabarus, tunjuk kepada orang semua. Ketika itu satu orang ayah mendapat gelaran ayah yang dayus, suami juga dapat suami yang dayus. Hari itu bangga apa? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu kita kena pelihara supaya kita tak lorong masuk dalam jurang api neraka ni. Ni dia tuan-tuan, cuba pusing tengok hadis yang ke-10. Kita baca sekali ya malam ni, 2 hadis. Dah cuti lama tuan-tuan, kita baca sekali sebab ada sangkut paut ni. Cuba tuan-tuan tengok. Hadis yang ke-10. Majoriti penghuni neraka. An Ibni Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat ke dalam syurga kebanyakannya penghuni di kalangan mereka orang yang fakir. Aku melihat ke dalam neraka kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan." Ini dia. Tuan-tuan, kalau kita ada 5 anak perempuan di rumah, tolong tuan-tuan, tolong kita jaga sungguh. Kalau di kalangan bini kita tuan-tuan, rumah tangga kita kalau ada masalah apa, tolong bincang cara elok-elok. Kalau rumah tangga adik kita ada masalah, tolong jangan kita jadi batu api. Kalau bini kita tuan-tuan ada nak jadi masuk ambil sibuk, dia ayah-ayah ni, orang lelaki ni tuan-tuan, dia kalau boleh dia tak mau ambil tahu. Rumah tangga hang selesai sendiri. Rumah tangga aku. Tapi orang perempuan jangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni maklum kadang ada di rumah, di tempat kerja tu, sambil duk main komputer, duk key in ni, masuk duk submit nama ke, buat sistem apa ke, tengah duk ni submit ni, dia pun cerita, aku semalam gaduh dengan suami. Nampak tak? Sambil gaduh dengan suami. Ada patut order kotiau tom yam, dia bawa balik chow kotiau. Aku tak makan chow kotiau tu sampai ke pagi tadi. Nampak tak tuan? Simple punya isu kan, chow kotiau dengan kotiau tom yam. Aku tak makan tadi. Tak apa, bagus. Ajak sikit dia macam tu. Dekat kawan, member sebelah. Aku ni dah
Dekat sebulan dah suami tak sentuh aku, boleh jadi dia ada perempuan lain dah, boleh jadi dah. Kau kena siasat, kau kena ambil telefon suami kau, check tengok dalam tu dia mesej dengan siapa. Perempuan tu pun balik rumah tuan-tuan, dia ambil telefon suami dia. Rupa-rupanya kantoi tu dia, suami duk nak pasang lagi satu, dah janji nak kahwin, nak semua, segala semua. Malam tu meletup satu rumah, bergaduh. Habis semua terbang, pinggan, belanga, kaca apa semua terbang. Besok tu tuan-tuan, ni kawan kita ni yang bergaduh dengan suami ni pergi tempat kerja. Sambil duk buat kerja, member sebelah tanya, "Awak mata lain macam tengok. Aku bergaduh dengan suami aku." "Betul lah apa yang hang cakap semalam. Suami aku ada perempuan lain." Semalam, kalau aku jadi engkau, ni tuan-tuan tengok nak jadi batu api ni. Kalau aku jadi engkau, aku bagi dia kata dua. Nak aku ke? Nak dia? Pilih. Nak dia, cerai aku. Tu dia tuan-tuan. Berapa banyak ada penasihat-penasihat macam ni? Yang saya cakap ni realiti. Ayah-ayah barangkali pernah lalui. Penasihat-penasihat yang level di atas dunia ni, yang namanya batu api ni, esok akhirat esok jadi kayu api neraka. Hak nak suruh bercerai ni esok jadi kayu api neraka. Orang yang merentas titian sirat tuan-tuan, ada Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ni dia. Allah sebut satu golongan yang mana mereka ni VVIP. VVIP apa? VVIP. Dapat lorong pertama sekali masuk dalam api neraka. Utiya kitabahu bishimali. Dia dapat buku dia daripada tangan kiri. Waktu dia dapat buku tu tuan-tuan, bukan dapat macam tu, baling macam tu daripada belakang. Dia baling buku tu macam tu. Waktu tu tahu dah dia dapat tiket pertama sekali masuk dalam neraka. Ya laitani lam uta kitabiyah. Bila dia dapat buku tu, dia kata alangkah baiknya kalau aku ni tak diberikan buku ni. Beruntungnya kalau aku tak dapat buku ni. Bila dia dapat buku tu tuan-tuan, dia dah tahu dah. Dapat tiket pergi neraka. Siapa nak? Lebih baik tak ada tiket. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematian aku itu menjadi pemutus segala-galanya. Ni tuan-tuan, ni perbualan ni di mahsyar esok. Boleh dengar, perbualan ni akan ada. Al-Quran dia bawakan kepada kita past tense, present tense, past continuous tense. Ni dia bawa cerita-cerita yang sebelum, yang sedang berlaku, yang selepas. Ni kerja Quran. Al-Quran bawa cerita yang tengah berlaku, yang akan berlaku, yang telah pun berlaku. Sebab tu Al-Quran no expired date, tak ada expired. Dia bawa cerita Nabi Adam, bawa cerita Ibrahim, bawa cerita Nabi Muhammad, bawa cerita lah ni, bab hukum faraid, bab hukum hudud, bab hukum qisas. Yang lah ni, yang kita kena pakai ni. Quran kata apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nak ragu-ragu apa lagi? Quran bawa cerita akan datang berlakunya mahsyar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila hadis ni tuan-tuan, hadis yang ke-10 Nabi kata apa? Masuk dah. Cepat oh. Dia bagi lajak 10 minit boleh tak? Okey, cantik. Azan lajak 10 minit boleh kot.
Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. 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 Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok musannif pengarang kitab ni, dia sebut, dia kata apa? Hadis yang ke-10 tadi, tuan-tuan tengok keterangan dia. Baris yang ketiga. Apabila baginda masuk ke dalam syurga, baginda melihat kebanyakan penghuninya daripada kalangan orang fakir. Ini kerana sewaktu berada di dunia dahulu mereka banyak beribadah. Tengok, orang miskin dia tak sibuk bab dunia. Nak sibuk apa? Harta tak banyak, duit tak banyak, kedai tak ada, kilang tak ada, kereta mewah tak kalut. Masa dia habis dengan rumah Allah, kedai makan paling kuat pun rumah sendiri. Ni yang ramai-ramai ni saya ingat, taklah kaya sangat kita ni, termasuk saya. Kalau kaya tuan-tuan, waktu ni meeting syuarat overseas sana, overseas ni. Cuba tengok dia kata apa. Ini kerana sewaktu mereka berada di dunia dahulu mereka banyak beribadah. Lain pula halnya dengan orang kaya. Tuan tengok nah, bukan saya kata saja, pengarang kitab ni pun sebut benda yang sama. Lain pula orang yang kaya banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan menjaga harta yang dimilikinya. Mereka menghabiskan waktu hanya untuk mengejar dunia yang menjadi buruan, sehingga mereka dikejutkan dengan kematian sebelum sempat melakukan amal ibadah. Ketika itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Oh, sibuk. Bukan tak tengok poster ceramah malam ni, tengok.
Bukan tak tengok tuan-tuan, siapa tak tahu malam ni ada kuliah? Semua tahu. Mana boleh nu projek. Mana boleh nu baju. Mana boleh nu anak cucu. Mana boleh datang jemaah. Nak kena start kereta leceh, nak kena keluar parking, nak masuk parking susah. Tak apa, rumah sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Wa yasla sa'ira. Bila dia ni dibakar, puak-puak ni tuan-tuan yang hidup di atas dunia ni, Allah sebut dalam Quran, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu ni mereka ni duduk di atas dunia ni, duduk seronok dengan anak bini. Tak kira duit rasuah awak balik pun makan sekali, duit riba ke, duit apa segalalah. Harta benda tak kira curi yang orang, bukan hak dia pun dia ambil. Harta anak yatim dia sapu, abang dia mati, amanahkan untuk dia jaga anak abang dia sapu habis. No, menara telefon, duit menara tu tuan-tuan Selcom sewa tanah ayah. Sepatutnya duit menara tu kena bahagi 5 beradik. Tak, abang kata ayah bagi duit ni dekat abang. Abang yang jaga ayah dulu, dia pedai seorang dia. Nah, semua anak bini pakat makan belaka. Ni dia Allah sebut innahu kana fi ahlihi masrura. Seronok. Orang azan pun tak apa, duduk di rumah. Orang buat qiyamulai ke, tahajud ke, kuliah ke, duduk di rumah sampai satu keadaan mautul fajaah, kematian mengejut datang menghimpit dia. Waktu tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia akan tahu bahawa hidup di atas dunia ni seperti kulit saja. Bahawa dia tahu bahawa dia duduk di dunia ni tuan-tuan perhiasan luaran semata-mata. Bukan dia tak tahu tuan-tuan rasuah haram, dia tahu. Tu tuan-tuan yang jual hari tu di Penang, tangkap berapa orang yang jual kad pengenalan kepada berapa orang tuan-tuan. Bahagian pendaftaran. Jual kad pengenalan kepada warga asing. Bukan tak tahu duit tu duit haram. Bawa balik ke anak bini, beli rumah, beli kereta. Hak yang jenis golongan-golongan mengaji ni pun macam tu juga. Sibuk kata orang tu salah, orang tu sesat, orang ni bid'ah, ni wahabi. Orang tu neraka, orang ni neraka. Awak dia ingat neraka tu yang pak dia punya. Weh, kasar lah. Tak sungguh. Akhir zaman ni tuan-tuan memang ada orang macam tu. Dia kata ni tak boleh, neraka. Weh, sedapnya hang. Apa yang tak kena dengan dia, semua neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ustaz duk cakap dah, anak kena tutup aurat, pakai elok-elok. Ayah tanggungjawab ni besar sangat ayah. Tak apa Ustaz, besar dah Ustaz, biar pandai-pandai dia lah. Besok ayah bila kita naik titian Sirat, dia ada 7 aqabat, dia ada 7 RNR, dia ada 7 stesen. Apa yang paling menakutkan kita di atas dunia ni tuan-tuan? Kegelapan. Kegelapan itulah menjadikan kegerunan setiap diri manusia. Tuan-tuan takut dengan kubur, kenapa? Nak masuk dalam kubur ni takut, kenapa? Takut sebab gelap, sorang-sorang di situ. Ni kadang umur 60 datang masjid sorang-sorang pun takut. Nak balik kampung tuan-tuan, lalu kok belah jalan Pengerang sorang-sorang, takut malam, takut. Nak balik belah Tenggaruh, Mersing tuan-tuan, sorang-sorang, pukul 2-3 pagi. Tak jadi ikut, besoklah cerah sikit baru nampak. Bermaksud kita ni jenis manusia takut kepada kegelapan. Sebab itu Allah ciptakan titian Sirat ni, dia gelap. Kita sangkut di aqabat ni, perhentian ni. Ada satu perhentian nama dia aqabatuz zulm. Aqabat ni tuan-tuan, ni bila kita jalan di atas titian Sirat, tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau orang kena tahanan dekat penjara, dia ni disabitkan hukuman gantung sampai mati. Dia tahu dah dia nak mati bila. Tahun sekian-sekian, dia jatuh hukuman mati. Hari sekian-sekian, hakim sebut, dia tahu dia nak mati bila. Orang yang meniti titian Sirat ni, dia meniti di titian Sirat dalam keadaan dia tak tahu dia nak jatuh bila. Sirat dibentangkan di atas neraka. Bawah tu jurang neraka. Jatuh ya, habis.
Dia pun jalan. Tuan-tuan bayang, jalan dengan penuh pengharapan, ya Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Yang imannya tebal tuan-tuan, laju lah. Yang jenis slow ni tuan-tuan, ibu jari kaki dia hanya mengeluarkan cahaya sikit ya. Keluar cerah sikit, dia pun jalan 3 langkah, cahaya pun terpadam. Berhenti sat, jalan balik, nyala sikit, jalan balik. Boleh bayang tak? Berjalan 100 tahun, tiba-tiba tuan-tuan jatuh. Dekat nak sampai dah penghujung. Selisih dengan anak atas titian surat. Ayah dulu duk pergi kuliah mengaji sakan ayah. Kenapa ayah tak cakap kepada Kak Long suruh tutup aurat? Kenapa abang tak cakap kepada ayang supaya keluar rumah jaga handshot, jaga aurat dengan cantik? Abang dulu pandang stokin tu benda remeh, tapi hari ni saya nak dakwa abang di hari akhirat. Nak kata apa? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau api di dunia tuan-tuan, kita tengok kereta terbakar pun tuan-tuan tak berani nak tolong dah. Nak tolong anak apa? Saya tengok hari tu on the way nak pergi ceramah tuan-tuan. Kuliah duha di IPD Seri Alam. Ada satu kereta tuan-tuan terbakar. Orang duduk macam tu. 40 orang keliling kereta tu. Tak boleh buat apa pun. Nu madrasah taufiqiyah ke apa di Keramat yang terbakar hal tu, berapa orang mati? Bukan orang tak nampak anak yatim duduk macam tu dekat tingkap. Budak tafiq duduk macam tu kat tingkap. Siapa berani tolong? Api dunia kita tengok depan mata kita pun kita tengok saja ya. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Apatah lagi nak suruh jamah api neraka. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masuk neraka ni dahsyat. Kalau tuan-tuan tengok volcano, gunung berapi tu, bila dia meletup, boom, dia meletup kan. Dia punya kerak gunung berapi tu, dia punya dasar gunung berapi tu, tuan-tuan, dalam laut, dalam laut. Bila dia meletup, tuan-tuan tengok channel yang tak menipu. Tolong saya kata ayah-ayah umur 60-70 tahun, jangan duk kira Hindustan, jangan duk kira Gusti, jangan duk kira Gerak Khas, jangan. Tengok filem yang tak menipu ni, Discovery. Bila gunung berapi tu dia meletup, lava tu tuan-tuan, volcano tu, bila dia meletup, boom, dia naik macam tu tuan-tuan, turun dalam laut tu, panas, menggelegak air laut. Allahu Akbar. Tuan bayang neraka. Dalam hadis Nabi kata apa? 1000 tahun bakar daripada putih, bakar lagi 1000 tahun jadi warna merah, bakar lagi 1000 tahun jadi warna hitam. Itu dia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi malam ni kita cerita bab neraka. Tolong sungguh-sungguh bila dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik dalam peristiwa Isra, Nabi dipamerkan ahli-ahli neraka. Ramai di kalangan ahli neraka orang-orang kaya. Jaga orang kaya. Harta yang kamu punya belum tentu yang kamu punya. Kita hidup di atas dunia tuan-tuan hanya memerlukan sesuap nasi, seteguk air. Lebih daripada tu bukan kita punya dah. Dan cuba pejam mata, hidup kita ni seteguk air dan sesuap nasi. 100,000 dalam bank kita tu belum tentu yang kita punya. Kalau hari ni tuan-tuan, malam ni malaikat turun, switch off nyawa kita. Kereta BMW pun tinggal, rumah 6 biji pun tinggal, anak 10 orang pun tinggal. Kalau malam ni malaikat turun, switch off kita, habis kita ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pengajaran daripada hadis yang kita baca, 2 hadis pada malam ini, menjadikan diri kita lebih ingat kepada akhirat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya pun duk nampak ni kuliah yang terakhir sebelum masuk Ramadan. Macam biasa tuan-tuan, setiap kali bulan Ramadan saya buat satu infak kasih Ramadan konsultan tahun ni, tahun yang kelima, bersama dengan 10 orang tim kami. Kalau tuan-tuan ada nak infak kepada orang-orang miskin di area Johor, di area KL, tuan-tuan, anak-anak yatim, kalau tuan-tuan tak ada kudrat dan kekuatan tapi tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh bagi kepada saya akan salurkan kepada orang yang betul-betul susah. Betul-betul susah tuan-tuan. Sebab kita nak jadi hidup di atas dunia, biarlah menjadi asbab kebaikan orang lain.
kita menjadi sebab untuk orang lain buat kebaikan. Jadi saya pilih untuk membantu orang memerlukan dana yang banyak. Tahun lepas saya dapat hampir 20,000 tuan-tuan, tanpa ada kuliah PKP, tak ada ceramah, tapi saya dapat kutip 20,000 melalui Facebook saja. Jadi saya target tuan-tuan, tahun ni boleh ceramah pula. Ingat masjid ini, saya ingat tak ada pun maksimum 3,000 kot dapat malam ni. Rasalah kan, kalau tak ada pun tuan-tuan ada emas banyak di rumah kan, balon-balon lah kot, emas ada sekilo 2 kilo di rumah, balik bagi kat saya. InsyaAllah tuan-tuan, emas tu manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat ni. Orang miskin paling ramai sekali dalam syurga, orang kaya paling banyak sekali dalam neraka. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan bagi RM1 pun saya ambil, RM10 pun saya ambil, RM20 pun saya ambil, RM15 boleh beli satu beg beras. Satu beg beras boleh makan 6 orang anak saya pi tuan-tuan. Hari Jumaat baru ni saya bagi kat orang susah. Kesian tuan-tuan, kanser saraf. Paha ni besar ni, paha dia besar ni saja. Susah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan ada duit tapi tak ada masa, tak ada tenaga, tuan-tuan boleh infak kepada kami insya-Allah. Semua yang saya update di Facebook, di Pancaran Maju Training and Consultancy, tuan-tuan boleh tengok kat situ. Semua aktiviti dimaklumkan di situ. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.